Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di depan pintu Marwah, di mana di sini terdapat satu sejarah yang mana di kawasan ini diyakini sebagai tapak rumah Khadijah binti Khuwailid, iaitu di luar pintu keluar Marwah, di mana terletaknya rumah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ini di bahagian depan ya. Bahagian depan keluarnya pintu Marwah. Kita dapati begitu ramai orang yang keluar sebab mereka baru menunaikan solat fardu asar. Ada pendapat menyatakan bahawa rumah Ummul Mukminin Khadijah adalah tandas perempuan di luar Marwah. Ini kawasan tandas perempuan. Kalau kita tengok bahagian depan ni merupakan tandas bahagian perempuan. Ada pendapat yang mengatakan di sini terletaknya rumah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ini adalah pendapat yang salah. Di sinilah, iaitu di rumah Khadijah inilah Nabi kita SAW tinggal dari masa pernikahannya hingga baginda berhijrah ke Madinah. Perkahwinan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha, apabila Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah, beliau berpindah dari rumah bapa saudaranya Abu Talib dan ke rumah Khadijah. Mereka tinggal bersama di rumah ini selama 25 tahun. Di rumah ini Khadijah telah melahirkan semua anaknya, iaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummul Qasum, Fatimah dan Abdullah. Ahli rumah yang lain selain keluarga terdekat mereka, iaitu Barakah, yang kemudiannya lebih dikenali sebagai Ummul Aiman, adalah hamba Afrika yang dibebaskan, yang diwarisi Nabi kita SAW dari bapanya, dan yang kadang-kadang dia dipanggil dengan mesra sebagai ibu. Kedua, Zaid bin Haris, hamba yang diberikan sebagai hadiah pengantin kepada Nabi SAW oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dia kemudian dibebaskan oleh Nabi, tetapi Zaid memilih untuk tinggal bersamanya dan menjadi anak angkat. Yang ketiga, Ali bin Abi Talib yang dibawa ke dalam rumah baginda kerana kesusahan keuangan yang dialami bapa saudaranya Abu Talib. Kepentingan rumah Khadijah ini, di rumah inilah Khadijah menjadi orang yang pertama yang menerima Islam. Juga baik Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Rumah ini adalah merupakan permulaan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sini Jibril menurunkan ayat-ayat Al-Quran beberapa kali. Tempat itu kemudiannya dikenali sebagai Kubah Wahyu. Ketika Nabi SAW menerima wahyu pertama Al-Quran di Gua Hira, beliau pulang ke rumah dan berkata kepada Khadijah, "Selimutkan aku, selimutkan aku." Khadijah membungkus Nabi dengan selimut. Apabila Nabi kembali tenang, setelah beberapa saat baginda menceritakan kepada Khadijah apa yang terjadi kepadanya dengan ucapan, "Saya rasa nyawa saya terancam." Khadijah radhiyallahu anha menjawab, "Sekali-kali aku bersumpah kepada Allah bahawa dia tidak akan mempermalukan kamu. Anda menyertai ikatan perhubungan, Anda bercakap benar, Anda menanggung beban orang, Anda membantu orang yang melarat, Anda melayan tetamu, dan Anda mengurangkan kesakitan dan kesedihan yang dideraitai demi kebenaran." Dia tanpa ragu-ragu mempercayainya dan menerima Islam dengan serta-merta. Pemulawan umat Islam
Pemulawan ke atas umat Islam di Syaib Abi Talib telah menjejaskan kesihatan Khadijah radhiyallahu anha, dan tidak lama selepas itu beliau meninggal dunia. Peristiwa yang seterusnya yang ada kaitan dengan rumah ini iaitu peristiwa hijrah Nabi kita SAW. Ketika orang-orang musyrik Makkah berkomplot untuk membunuh Nabi, mereka mengepung rumah ini pada waktu malam. Di dalamnya terdapat Nabi bersama dengan Ali. Nabi menyuruh Sayyidina Ali tidur di tempat pembaringannya, dan dia kemudian keluar dari rumahnya dan menuju ke rumah Abu Bakar, di mana mereka berangkat pada peristiwa hijrah ke Madinah. Baik, apa yang terjadi dengan rumah ini selepas hijrah Nabi SAW? Nabi telah tinggal di rumah Khadijah selama sekitar 28 ataupun 29 tahun. Mu'attab bin Abi Lahab telah merampas rumah itu setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dia mengekalkan rumah itu dalam simpanannya walaupun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali ke Makkah. Mu'attab akhirnya menerima Islam. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu membeli rumah itu dengan harga 100,000 dirham daripada Mu'attab semasa pemerintahannya sebagai khalifah. Harta yang diwarisi oleh Muawiyah radhiyallahu anhu daripada bapanya terletak di sebelah barat rumah Khadijah, iaitu kawasan Marwah yang berbukit. Daripada Safar ke Marwah, kawasan Marwah yang kita agak naik sedikit, itu terletaknya rumah Abu Sufyan, di mana selepas Abu Sufyan meninggal dunia, Muawiyah bin Abu Sufyan mewarisi rumah tersebut daripada bapanya. Lalu beliau menyambungkan rumah Abu Sufyan yang dimilikinya dengan rumah Khadijah binti Khuwailid. Muawiyah radhiyallahu anhu sangat berhati-hati untuk tidak mengubah apa-apa tentang rumah Khadijah, menandai sempadannya dan mengekalkan struktur asas dan susunan atur asal. Pada tahun 1885, seseorang ada menyatakan bahawa kedua-dua rumah Khadijah dan juga tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bawah paras tanah, iaitu ditembus oleh tanah. Pemeliharaan utama terakhir rumah itu dilakukan oleh Khalifah Utsmaniyah terakhir, iaitu Sultan Abdul Majid pada sekitar tahun 1923. Menjelang tahun 1950, kerajaan baru Saudi telah meratakan rumah itu dan tapak bersejarah penting lain kerana bimbang orang akan menjadikan mereka sumber penghormatan yang keterlaluan. Bagaimanapun, Syekh Abbas Yusuf Qattan, Datuk Bandar Mekah ketika itu, berasa cemas dengan perkembangan ini dan berjaya mendapatkan dokumen undang-undang yang memberinya kawalan ke atas tapak rumah ini. Dia memelihara tapak ini dengan cara yang bijak dengan menyembunyikan rumah di bawah lapisan pasir dan membina sekolah untuk menghafaz Al-Quran di atasnya. Kemudian pada tahun 1989, satu projek telah dimulakan untuk memperluaskan kawasan di luar Mas'ah untuk menampung peningkatan jumlah jemaah ke Masjid Al-Haram. Ini melibatkan pembersihan kawasan di mana sekolah berdiri di atas rumah asal Khadijah radhiyallahu anha. Untuk mengekalkan aspek tapak, penggalian ekologi telah dijalankan. Penggalian arkeologi telah dijalankan di bawah sekolah dari akhir November hingga akhir Disember 1989. Satu keputusan dibuat untuk menutup seluruh tapak dengan pasir khas yang bebas daripada sebarang kemasinan atau kekotoran. Hari ini tempat itu adalah sebahagian daripada kawasan solat berhampiran pintu keluar Bukit Marwah. Kalau kita tengok di bahagian luar tu, daripada bahagian luar hingga ke kawasan tempat solat
Yang dulunya di depan ini merupakan tempat solat wanita. Dan di sebelah depan sana tempat solat lelaki. Dan dikatakan bahawa di tempat solat wanita inilah dulunya berdirinya rumah Khadijah binti Khuwailid. Dan ini dikuatkan semasa penggalian pada tahun 1989, di mana Ustaz Abdul Basit, seorang penceramah bebas merupakan penuntut di Mufti Al-Madinah, telah datang sendiri melihat tapak rumah Saidina Khadijah dan didapati benar bahawa di sinilah terletaknya rumah beliau, iaitu di kawasan ini yang kita lihat di depan ni, ya. Adapun rumah Muawiyah yang diwarisi daripada ayahnya Abu Sufyan terletak di sini, iaitu di kawasan yang menaik. Di kawasan yang menaik ini adalah merupakan bekas tapak rumah Abu Sufyan. Dulu kawasan ini adalah merupakan pasar, di mana di sebelah kiri ini terdapat pelbagai pasar yang menjual manis-manisan, rempah ratus dan sebagainya. Di kawasan inilah, ya, terdapatnya rumah Abu Sufyan yang kemudiannya diwarisi oleh Muawiyah. Dan di kawasan ini merupakan rumah Sayyidatina Khadijah, iaitu amat berhampiran antara kedua rumah. Sebab itu Muawiyah telah menyambungkannya, tetapi masih mengekalkan dalam struktur asal. Jadi pendapat yang mengatakan bahawa rumah Khadijah terletak di luar ini, di kawasan tandas perempuan, itu adalah salah. Dan sebenarnya di kawasan ini. Sekian, terima kasih.